Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk teknik mengukur parameter kesihatan badan dalam bab 3, 3.1 kita akan lihat kepada suhu. Suhu bermaksud darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Untuk suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Julat suhu normal merujuk kepada bagaimana badan kita ataupun suhu badan kita pada keadaan yang sihat, pada keadaan yang normal. Perubahan suhu sama ada meningkat ataupun berkurang, itu akan merujuk kepada tahap kesihatan individu. Suhu badan kita memastikan badan kita berfungsi pada tahap yang optimum. Suhu badan diukur menggunakan termometer. Alat yang akan kita gunakan adalah termometer untuk mengukur suhu badan. Terdapat 4 jenis termometer yang boleh digunakan. Yang pertama adalah termometer klinik. Digunakan untuk menyukat suhu badan. Suhu yang disukat adalah antara 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Kurang ataupun lebih daripada tersebut tidak dapat disukat oleh termometer klinik. Untuk termometer makmal, biasanya digunakan untuk menyukat suhu cecair. Julatnya antara negatif 10 darjah Celsius sehingga 110 darjah Celsius. Yang ketiga, termometer rektal. Digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Yang keempat, termometer inframerah. Digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Okey. Yang seterusnya, kita lihat kepada mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Okey, yang pertama adalah termometer klinik. Pastikan suhu termometer berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. Jika suhu melebihi 35 darjah Celsius, termometer tersebut hendaklah dikibas-kibas sehingga berada di bawah 35 darjah Celsius. Ini panduan sebelum menggunakan termometer klinik. Pastikan suhu termometer tersebut berada di bawah 35 darjah Celsius. Yang kedua, letakkan termometer tersebut di bawah ketiak ataupun di dalam mulut selama kira-kira 2 hingga 3 minit. Atau sehingga kedengaran bunyi bip. Bunyi bip tu menandakan termometer itu sudah boleh kita bacakan bacaannya. Keluarkan termometer tersebut dan rekodkan bacaan suhu. Okey, ini ada special berkenaan dengan termometer klinik. Terdapat pencerutan pada termometer klinik. Okey, di mana pencerutan itu? Di sini, di bahagian bawah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya merkuri di dalam termometer tersebut tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan dari mulut atau ketiak. Okey, bila kita dapatkan bacaan, sebelum lepas kita keluarkan daripada mulut, suhu diambil. Bagi mengelakkan suhu itu turun dengan cepat, adanya pencerutan pada termometer klinik. Hal ini juga untuk memberikan sukatan yang lebih tepat. Pencerutan ini, jika diperhatikan, hanya ada pada termometer klinik, tidak ada pada termometer makmal. Okey, ini adalah termometer makmal. Skalanya lebih besar. Julatnya lebih besar, antara negatif 10 sehingga 110. Termometer makmal tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana termometer makmal tidak mempunyai bahagian pencerutan pada turus merkuri. Apabila termometer dikeluarkan daripada badan, sama ada daripada bahagian mulut ataupun ketiak, bacaan suhu akan turun dengan cepat. Hal ini akan menyebabkan suhu badan yang diambil tidak tepat. Jika menggunakan termometer makmal untuk menyukat suhu badan, bacaan suhu perlu diambil ketika termometer masih dalam mulut atau di bawah ketiak untuk memastikan bacaan yang lebih tepat. Ini akan menyebabkan proses pengambilan suhu lebih sukar. Sebab itu termometer makmal hanya digunakan di makmal sahaja. Okey, yang ketiga,
Termometer rektal. Termometer rektal biasanya digunakan pada bayi yang kurang daripada 3 bulan. Pastikan termometer yang digunakan mempunyai label hanya untuk kegunaan rektal. Bersihkan muncung termometer menggunakan alkohol. Okey, alkohol ni biasanya kita gunakan untuk membersihkan bahagian muncung termometer untuk memastikan tidak ada mikroorganisma terdapat pada termometer tersebut. Sapukan jeli petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan termometer dimasukkan ke dalam dubur bayi. Angkat kaki bayi seperti dalam gambar rajah. Masukkan termometer ke dalam dubur bayi kira-kira 1.5 hingga 2.5 cm. Biarkan termometer seketika ataupun sehingga kedengaran bunyi bip. Dan rekodkan bacaan suhu. Termometer inframerah. Termometer inframerah boleh digunakan tanpa bersentuhan dengan individu tersebut. Arahkan termometer pada jarak kira-kira 5 cm pada individu tersebut. Jangan halalkan termometer ke arah mata secara langsung atau tidak langsung. Rekodkan bacaan suhu. Pembacaan suhu menggunakan termometer ini adalah sangat cepat. Apabila kita tekan sahaja termometer tersebut, akan terus memberikan bacaan. Okey, pada tingkatan 1, kita telah belajar berkenaan dengan homeostasis, yang mana membantu badan manusia mengawal suhu badan supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Sebagai contoh, apabila kita bersenam, kita akan mengeluarkan lebih banyak peluh. Peluh itu akan membantu menurunkan suhu badan semasa kita bersenam. Itu sebagai satu contoh untuk homeostasis. Menginterpretasi suhu badan. Faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Okay, melebihi 37 darjah Celsius ataupun melebihi antara sepatutnya 36 ke 37, tetapi lebih daripada itu. Faktor yang pertama adalah jangkitan, sama ada berlaku jangkitan bakteria ataupun virus. Yang kedua, mungkin terdedah kepada keadaan panas yang melampau sehingga boleh menyebabkan strok haba dan juga selaran matahari yang melampau. Yang ketiga, senaman, tetapi senaman yang berat juga boleh menyebabkan suhu badan kita melebihi daripada normal. Apabila suhu badan anda melebihi 37 darjah Celsius, anda mungkin disahkan demam. Suhu badan juga boleh berkurang daripada normal sekiranya anda terdedah kepada keadaan sejuk yang melampau. Keadaan ini boleh membawa maut. Jadinya apabila mendapati suhu badan kita berada pada bukan normal, sebaiknya dapatkan nasihat daripada doktor ataupun mana-mana pakar perubatan. Okey, selesai untuk topik 3.1. Boleh cuba praktis formatif 3.1 pada muka surat 37. Terima kasih.